Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Tuhan Pentadbir seluruh alam. Alhamdulillah, hari ini saya akan bentangkan satu tokoh assignment yang ditugaskan oleh kami berdua, iaitu tokoh almarhum Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari. Kami daripada kelas Usuluddin SEM 3. Nama pensyarah Dr. Haji Muhammad Azman bin Muhsin. Nama saya Hafizi bin Abdul Halim, KLD 1910020031, dan sahabat saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Sahari, KLD 1950502020. Biodata tokoh Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad, atau dikenali dengan gelaran Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari. Syekh Muhammad Tahir dilahirkan pada hari Selasa 4 Ramadan 1286 Hijrah bersamaan 7 November 1869 di Empat Angkat, Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera Barat. Bapanya seorang ulama dikenali sebagai Syekh Muhammad, juga bergelar Tuanku. Ayah kepada Syekh Muhammad Tahir ni adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ni juga bergelar Tuanku Muhammad atau Tuanku Cangking. Datuknya keturunan bangsawan Minangkabau bernama beliau yatim ketika kecil lagi dan dibesarkan oleh keluarga pihak ibunya, dan apabila berumur hampir 12 tahun telah dihantar ke Mekah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Beliau berada di Mekah selama lebih 12 tahun. Apabila berumur 12 tahun, Syekh Muhammad Tahir telah dihantar ke Mekah untuk belajar agama dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam daripada ulama-ulama di sana. Kehidupan awal Syekh Muhammad Tahir. Di antara bidang-bidang yang telah beliau perolehi dan perdalami ialah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu aruduh, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu hisab, handasah, dan ilmu falak. Seterusnya, beliau banyak dipengaruhi oleh ulama dan mempengaruhi banyak ilmu. Pendekatan dan sepupu dengannya yang pada waktu itu terlantik sebagai mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Syekh Tahir pulang ke Sumatera ketika berumur 24 tahun, dan selepas 4 tahun di sana, sekali lagi berangkat ke Timur Tengah, kali ini ke Mesir pula. Syekh Muhammad Tahir pulang ke Sumatera ketika umur 24 tahun, dan selepas 4 tahun dia pergi ke Timur Tengah pula untuk sampaikan dakwah, cari ilmu. Dia pergi ke Mesir pula. Keluarga Syekh Muhammad Tahir. Yang pertama, perkahwinan Syekh Muhammad Tahir pada 21 Jamadil Awal 1317 Hijrah bersamaan 28 September 1869 Masihi dengan isteri yang keenam bernama Aisyah binti Haji Mustafa, anak seorang saudagar dari Kuala Kangsar, Perak. Dikurniakan dengan 6 orang anak. Saya akan serah kepada sahabat saya Nur Muhammad Aiman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raiman bin Muhammad Sari. Saya ingin menyambung pembentakan rakan saya Muhammad Fizi bin Abdul Halim. Okay, perjalanan dakwah. Pertama, beliau pernah dipenjarakan oleh penjajah Belanda atas suatu tuduhan palsu. Ah, ah, beliau pernah, tapi akhirnya beliau dibebaskan lepas ditahan 6 bulan. Dan beliau juga mempunyai semangat anti penjajah yang kuat. Selain itu, beliau juga mempunyai pendirian yang tegas dan keras dalam hal-hal keagamaan. Inilah antara aspek peribadinya yang menyebabkan Syekh Tahir tidak dapat menetap lama di suatu tempat. Di samping adanya pengeseran dengan golongan ulama, yakni kaum tua. Yang kedua, beliau menjadi hakim besar Mahkamah Syariah di Taiping. Kemudiannya terlantik sebagai Mufti Negeri Perak Darul Rizwan selama 3 tahun dalam zaman pemerintahan Sultan Idris. Yang ketiga, berkhidmat sebagai mudir, iaitu guru besar Madrasah Haji Muhammad Taib di Parit Jamil Muar. Iaitu sebuah sekolah menengah agama yang memberi pengajaran dan pembelajaran Islam yang menyeluruh sambil menekankan bahawa bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris hendaklah dipelajari untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan ni, Syekh Tahir sentiasa mempunyai pemikiran dan pandangan yang jauh ke hadapan daripada pemikiran semasa dalam zamannya. Okay, yang keempat, Syekh Tahir pernah bermastautin di Singapura untuk memberi sumbangan penulis dan penerbitan majalah Al-Imam. Okay, yang kedua, perjalanan dakwah dari pendidikan. Beliau menerima pengaruh daripada pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdu, tokoh gerakan Islah, yakni pembersihan dan reformasi Islam yang berjuang untuk membersihkan Islam daripada fahaman yang bercampur baur adat resam kuno dan mengembalikan Islam ke landasan Al-Quran dan hadis yang suci. Okey. Yang kedua, semasa di Mesir, beliau mula berdamping dengan tokoh-tokoh perjuangan Islam. Ini seperti Syekh Muhammad Rashid Reda yang bergiat dalam penulisan rencana-rencananya melalui akhbar yang berunsur Islam seperti Al-Manir. Yang tiga, dalam zaman mudanya, Syekh Tahir kerap berulang-alik ke Mekah dan Mesir, sama ada untuk membawa jemaah haji dari Sumatera ataupun untuk membuat perniagaan secara sampingan. Perkahwinan Syekh Muhammad Tahir semasa zaman mudanya di Sumatera tidak kekal. Dalam membawa jemaah semua tu, dia ada juga buat perniagaan sampingan. Okey, seterusnya, sumbangan Syekh Muhammad Tahir. Dari sudut falak syariah ialah kitab Natijatul Umur, yang ini diterbitkan pada tahun 1357 Hijrah dan bersamaan 1936 Masihi. Iaitu kira-kiranya untuk tahun Hijrah dan bersamaannya dengan takwim miladi. Hala kiblat dan waktu solat untuk sepanjang zaman. Dan kitab pati kiraan, iaitu panduan untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat. Okay, yang kedua, menyalurkan idea Islam serta maklumat intelektual Islam untuk memastikan masyarakat Melayu bebas daripada sebarang unsur penjajahan fizikal dan pemikiran. Dia perang habis-habisan untuk backup orang Melayu. Okay, yang ketiga, beliau menubuhkan Madrasah Al-Iqbal dan menjadi pemangkin kepada penumbuhan beberapa madrasah lain. Yang keempat, dalam bidang kesusastraan. Disebabkan pakar dalam kesusastraan menyebabkan ilmunya. Penghormatan dari Syekh Muhammad Tahir. Untuk penghormatannya, Pusat Falak Syekh Tahir yang mengambil sebenar nama beliau yang terletak di pantai Aceh, Pulau Pinang, tempat cerapan halal dan kajian falak oleh USM.
Okey, sampai situ saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.